وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis, pihak penganjur, AIMI Dungkija, Jabat Penyelaras Dungkija, Doa Dungkija, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Dan kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni berada pada bulan Rajab. Jadi tak lama dah kita akan menyambut kedatangan Ramadan. Kita rasa baru lagi kita sama-sama kita menyambut Ramadan tahun lepas. Pejam celek dah masuk Ramadan pula dah. Waktu tak ada masalah dah. Hak yang lebih penting lagi, balik tengok cermin muka masing-masing. Berapa urat dah ubang tumbuh. Kadang-kadang dah sedar ubang tumbuh dah. Kalau Tok Bilal habis dah. Tok Bilal habis dah ubang. Jadi begitu, kita setiap tahun umur kita semakin meningkat. Apabila umur kita semakin meningkat, maka bermakna kita semakin dekat dengan kematian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang lebih penting kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perlu kita kena berfikir apakah persiapan kita yang kita akan membawa, yang kita akan bawa bersama dengan kita ketika kita berjumpa dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan bulan Rajab ini termasuk di dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak 12 bulan semenjak daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan tersebut, 4 bulan yang dikenali sebagai bulan haram. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra. Di setahun ni ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Salatun mutawaliyat, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram.
3 bulan yang berturut-turut, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jamadi al-akhir dengan bulan Sya'ban. 4 bulan ini dinamakan sebagai bulan haram. Antaranya adalah bulan Rajab. Kita berada dalam bulan haram. Kenapakah bulan Rajab dinamakan sebagai bulan haram? Kerana 2 perkara. Yang pertamanya, diharamkan berperang dalam bulan Rajab, sehingga kepada musuh yang melawan Islam sekalipun tidak boleh berperang pada bulan haram. Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Melainkan kalau musuh yang memulai peperangan barulah boleh lawan. Kita yang memula tidak dibolehkan. Yang keduanya adalah bulan ini adalah bulan yang melakukan pencerobohan dengan melakukan maksiat di dalamnya cukup besar dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi akan diri-diri kamu di dalam bulan-bulan haram. Mu jangan menzalimi diri kamu. Jadi kalau bulan yang selain daripada bulan haram, kita dilarang menzalimi diri kita dengan maksud dilarang kita melakukan maksiat, apatah lagi kalau pada bulan haram. Kerana apabila seorang itu melakukan maksiat di dalam bulan haram, maka dia telah menceroboh perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Rajab, kalau kita nak bincang lebih panjang tentang amalan-amalan yang dituntut kita lakukan pada bulan Rajab. Okey, secara ringkas je lah, secara ringkas sahaja. Tidak ada suatu nas yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kita melakukan amalan-amalan tertentu seperti sembahyang dan berpuasa pada bulan Rajab. Dan semua hadis yang menyatakan tentang kelebihan sembahyang tertentu dan puasa tertentu pada bulan Rajab, di antara hadis dhaif dengan hadis maudhu' sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Antaranya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, bima warada fi syahri Rajab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau bagaimanapun, bulan Rajab dia termasuk di dalam bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti bagi mereka yang meningkatkan amalan, meninggalkan maksiat, ganjaran dia besar kerana mulia bulan Rajab itu sendiri. Ulama menyebut bahawasanya bulan Rajab ni adalah sebagai bulan persiapan dan persediaan untuk kita menyambut Ramadan. Kita Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan persediaan untuk kita menyambut Ramadan. Orang yang tidak membuat persiapan terlebih awal, maka dia tidak dapat mengutip hasil yang sempurna ketika dia masuk pada bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita melihat kepada sejarah salafus salih, mereka bukan bersungguh melakukan ibadat pada bulan Ramadan sahaja, bukan mereka telah membuat persiapan sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang kita berfikir seluah Masjid Jami' Kejah dengan masyarakat sekitar ramai dari kalangan orang Islam. Berapa persen je orang bukan Islam? Masjid Jami', masjid kerajaan. Tetapi kita nak dapat ahli jemaah penuh pada bulan Ramadan, kita tidak mampu. Apatah lagi selain daripada bulan Ramadan. Bukan hamba nak kata kepada Masjid Jami' Kejah, sebab mana hari ni kita duduk pada Masjid Jami' Kejah, jadi kita sebut Masjid Jami' Kejah. Kan tak bila kalau kita duduk masjid lain,
kita akan sebut masjid lain. Jadi kita pada hari ini kadang-kadang sebahagian daripada orang yang mengambil berat, kita kata sebahagian orang yang mengambil berat tentang sembahyang berjemaah di masjid, neng lagu mana nak tarik masyarakat. Masjid Jamek punyalah luah, ekong lagi, tenang rasa duduk dalam masjid. Tapi pada bulan Ramadan, bulan ibadat, kita tidak dapat memenuhkan masjid, apatah lagi pada bulan-bulan yang lain. Jangan kita mengharapkan bulan yang lain kita mampu untuk memenuhkan masjid, andai kata pada bulan Ramadan kita tidak mampu untuk memenuhkan masjid. Ternyata berbeza dengan keadaan generasi salaf dahulu. Bukan hanya pada bulan-bulan yang selain daripada, bukan hanya pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan selain daripada Ramadan pun mereka memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, kenapakah mereka mampu untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan? Jawapannya adalah kerana persiapan yang telah mereka persiapkan diri mereka itu sendiri sebelum datangnya Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan untuk ke bulan Ramadan kita hanya berbaki lebih kurang dalam 2 bulan lagi, bulan Rejab dan bulan Syaban. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya bulan Rejab adalah bulan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang memberatkan kita dalam melakukan ibadat, dosa yang ada pada diri kita. Ibadat sebenarnya adalah manis. Ibadat ni sebenarnya manis. Sebenarnya nikmat. Tidak ada nikmat yang boleh mengatasi nikmat ibadat. Tetapi kita pada hari ini tidak mampu untuk mengecapi nikmat tersebut. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik berada di dalam nikmat. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ini bukan hanya khusus selepas daripada meninggal dunia, bukan hanya khusus di negeri akhirat, bahkan di atas dunia orang yang berada dalam kebaikan akan mengecapi nikmat. Setiap ibadat ada nikmat, tetapi kita tidak dapat mencapai nikmat tersebut kerana kita dipenuhi dengan dosa. Hati kita penuh dengan dosa sehingga kita tidak mampu untuk mengecapi nikmat ibadat tersebut. Sebagaimana makanan sedap lagu mana pun, tapi kalau tubuh tak sihat, tak akan jadi sedap. Beli makanan sedap mana pun, tekah kita demam, tekah kita sakit, pahit lepang belaka, tawa air belaka. Sebagaimana makanan sedap tidak dapat dikecapi oleh diri kita, kita tidak dapat mengecapi kesedapan makanan tersebut ketika tubuh kita sakit. Begitu juga orang yang hatinya sakit tidak mampu untuk mengecapi nikmat ibadat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan dan kurniakan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan diguriskan di dalam hatinya gurisan hitam. Dan punca daripada ada gurisan-gurisan hitam yang dalam hati inilah menyebabkan mata hatinya kelabu, mata hatinya gabung, dan yang lebih teruk lagi adalah mata hatinya buta. Maka bagaimana kau ingin dia merasakan nikmat daripada ibadat yang dia buat? Maka antara caranya adalah kita bertaubat kepada Allah daripada segala dosa yang kita buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rejab adalah bulan untuk kita membuat persiapan menghadapi bulan Ramadan. Antara persiapan yang perlu kita kena buat adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita tidak membuat persiapan dengan taubat, maka kita akan dapati tahun demi tahun masjid yang sepatutnya dapat memenuhi semua ahli jemaah, tapi kita akan dapati hanya
beberapa kerak sahaja yang datang ke masjid, kerana mereka tidak mengecapi nikmat dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang lebih teruk lagi, bukan kita kata tidak pernah masjid, hak lebih teruk lagi kadang-kadang 2 soft je. Tu kadang-kadang nak kalau akhir tengah Ramadan. Kalau awal Ramadan tu penuh, awal Ramadan. Awal Ramadan pengurusi masjid. Parok kena buat makanan malam ni awal Ramadan. Duk tengah Ramadan kering. Tengah Ramadan. Dengan tu imam dan tu Milan ngatuk mereka masuk tengah Ramadan kau. Baik. Jadi untuk kita mengubah, maka perlu kita kena buat persiapan daripada awal. Antara persiapan yang paling besar adalah kita mesti kena menghilangkan karak daripada hati kita dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Andai kata kita tidak perlu penuhi syarat-syarat ini, pasti ibadat kita, pasti taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadat yang kita buat ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Termasuklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Syarat-syarat taubat yang disebut oleh para alim ulama adalah 3. Kalau sekiranya tidak melibatkan kesalahan dengan anak Adam. Yang pertamanya adalah mesti kena menyesal. Menyesal di atas dosa yang kita buat. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau, an-nadmu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Tapi menyesal yang dikatakan sebagai rukun taubat adalah menyesal daripada maksiat kerana perkara itu maksiat. Kerana di sana ada sebahagian daripada orang menyesal kerana dia buat maksiat, tapi bukan kerana maksiat, tapi kerana benda lain. Kerana benda, kerana pecah lubang. Allah, malu aku, silap aku buat, sebab malu. Bukan kerana benda itu adalah dosa. Maka taubat itu adalah taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita kena menyesal daripada dosa yang kita lakukan kerana benda itu adalah dosa, bukan kerana benda yang lain. Bukan menyesal kerana kita malu, bukan menyesal kerana aku tua dah, bukan menyesal kerana perkara-perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Ada orang menyesal kerana ni, ada orang menyesal kerana ni. Contoh kita kata ada sebahagian daripada orang yang pecah amanah lepas daripada dia saat itu ditangkap ataupun selepas daripada dia didakwa, kes dia dibawa ke mahkamah, baru nyesal. Allah, nyesalnya apa aku ni dak mikir benda gitu pun aku buat. Tu dia panggil nyesal ni. Nyesal kerana benda lain. Hak itu bukanlah dikatakan menyesal yang sebagai rukun taubat. Taubat itu adalah taubat yang palsu. Taubat itu taubat tidak sah. Taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diterima oleh Allah, kita menyesal kerana perbuatan itu adalah maksiat, kerana kejinya maksiat, kerana teruknya maksiat, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada kita melakukan maksiat. Itu adalah menyesal yang termasuk dalam rukun taubat. Yang pertamanya mesti kena menyesal. Yang keduanya mesti kena tinggalkan dosa yang seumpama dosa yang kita lakukan. Mesti kita kena tinggalkan. Sebelum daripada ni dia dosa dia dua. Secara umumnya dosa ada dua. Ni secara umum. Kalau secara terperinci banyak. Yang pertamanya adalah melakukan perkara yang dilarang, meninggalkan perkara yang disuruh. Dosa dua tu je. Yang pertama melakukan perkara yang diharamkan, yang keduanya meninggalkan perkara yang diwajibkan. Perkara yang diharamkan banyak pecahan dia. Perkara yang diwajibkan banyak pecahan dia. Cuma secara ringkasnya ada dua ni. Yang pertama melakukan perkara yang diharamkan, yang keduanya adalah meninggal perkara yang diwajibkan. Jadi orang yang ingin bertaubat mesti dia kena tinggal dosa tersebut. Kalau sebelum daripada ni dia meninggal perkara yang diwajibkan, maka bertaubatnya adalah dia kena buat perkara yang diwajibkan. Kalulah mulut kata taubat tetapi masih lagi
tidak meninggalkan perkara yang dilarang, masih lagi tidak melakukan perkara yang diwajibkan, maka itu adalah taubat orang pelawak, ataupun bahasa hak Terengganu, hak yang lebih orang tua lama kata taubat pelabong gitu. Bukan taubat betul gitu, taubat orang pelawak gitu. Taubat orang hak yang benar adalah mesti dia kena tinggal seumpama dosa yang dilakukan. Cuma antara apa yang dibincang oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka adalah ketika orang tu banyak melakukan dosa, adakah syarat dia mesti kena tinggal ke semua dosa, ataupun kalaulah dia bertaubat daripada satu dosa tapi ada dosa yang lain yang dia tidak bertaubat, adakah diterima dosa yang dia bertaubat? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya kalaulah dia bertaubat daripada satu dosa, apabila cukup syarat-syaratnya, maka dosa yang dia bertaubat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat dia terhadap dosa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada dosa yang lain yang tidak sama dengan dosa yang dia bertaubat dia melakukannya. Kita buat contoh. Sebagai contoh, dia ni tak sembahyang. Dalam masa yang sama dia tak sembahyang. Dalam masa yang sama dia suka ngupak korang. Tapi dia bertaubat daripada dosa tak sembahyang. Oh, dia jaga dah sembahyang, dia nyesal dah. Tapi ngupak korang dia tak tinggal lagi. Adakah taubat dia daripada dosa yang tak sembahyang saat itu diterima oleh Allah ataupun tidak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Pandangan sebahagian besar di kalangan ulama, sah taubat dia terhadap dosa tersebut. Tapi taubat dia masih lagi dikirakan taubat yang kurang, tidak sempurna. Taubat yang sempurna, taubat nasuha adalah dia bertaubat daripada segala dosa yang dilakukan. Tak kiralah apa jua dosa, sama ada meninggal perkara yang diwajibkan ataupun melakukan perkara yang diharamkan. Baik, dua, mesti kena tinggalkan perkara tersebut. Dan tinggalkan perkara itu adalah kerana Allah, bukan kerana orang benda lain. Kalau kerana benda lain tak jadi. Orang kata dah tak pergi dah Kelab Malang lah ni. Geng-geng kita nak ajak pergi Kelab Malang. Hai, kata tak boleh dah, lelah dah, orang nak joget dah, lelah dah. Main joget sekejap, rebah situ padang. Hal tu dia bukan taubat gitu. Kerana dia tinggal perkara tersebut bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena tinggal kerana Allah. Yang kedua, yang ketiganya adalah dalam hati ni tak ada pun putus, tidak akan mengulangi balik seumpama dosa yang dibertaubat. Tapi kalau dalam hati ada lagi rasa nak buat, maka waktu bukanlah taubat hak yang betul, itu adalah taubat yang palsu. Kerana tidak cukup syarat taubat di dalam taubat dia itu, dalam ibadat taubat dia. Ini 3 syarat. Andai kata dosa itu berkait dengan Allah, tidak melibatkan anak Adam. Yang pertamanya mesti kena menyesal. Yang keduanya mesti kena tinggal seumpama dosa yang dia bertaubat itu. Yang ketiganya adalah tidak ada dalam hati dia ingin mengulangi balik dosa tersebut. Cuma akan datang. Kalau dia buat balik, itu masalah lain. Jadi dia saat ni tu taubat dah, taubat nasuha dah, tak mau buat dah. Tapi sampai masa nafsu menguasai diri. Nafsu menguasai diri, akhirnya nyewak pula. Atas pandangan kebanyakan ulama, taubat yang dia taubat dah sebelum ni sah. Maksudnya bukanlah disyarat untuk sah taubat setelah daripada cukup syarat mesti dia tidak buat dah dosa tu. Tak. Tidak disyaratkan. Kalau cakap mudah kok, taubat orang puang beranak. Tak ambuh dah beranak lepas daripada ni, orang sakit ingat. Oh, beranak anak sulung. Oh, tak ambuh dah beranak, tak ambuh dah beranak. Dah edang setahun tu baik pula. Okey, tak apa. Tapi memang ditaubat sungguh dah lepas daripada tu. Lepas daripada beli anak pertama. Tak apa dah. Kata ulama, tidak disyarat untuk sah taubat seorang yang bertaubat daripada dosa dengan cukup syarat dia tidak mengembalikan dosa tersebut. Andai kata cukup dah syarat, cuma akan datang nafsu menguasai dia sehingga dia melakukan balik dosa tersebut, tetap taubat yang dilakukan sebelum daripadanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan apa yang dituntut kepada kita adalah setiap kali kita berdosa, kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aznaba 'abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Faqal Allahumma ighfir li dhanbi. Lalu tu dia kata, ya Allah, berilah keampunan kepadaku, ya Allah, ampunlah untuk aku dosa aku ni, ya Allah. Lepas daripada buat dosa, dia minta ampun kepada Allah, ya Allah, bagilah keampunan kepadaku. Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aznaba 'abdi dhanban, hamba aku telah melakukan dosa. Lepas tu fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb, dia meyakini dan dia tahu dia mempunyai Tuhan yang mengampung dosa dan menghukum dengan sebab dosa tersebut. Orang yang lepas daripada melakukan dosa terus minta ampun kepada Allah, orang ni sebenarnya adalah orang yang yakin dia mempunyai Tuhan yang mampu, yang berkuasa untuk mengampung dosa dia, dan Tuhan itu juga mampu dan berkuasa untuk menyeksa dia, menghukum dia di atas dosa yang dilakukan. Sebab tu dia beristighfar kepada Allah, dan Allah Ta'ala sebut perkara itu dalam hadis qudsi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, thumma 'ada fa aznab, kemudian dia ulang balik, buat balik dosa. Lepas daripada dia berdosa, dia pun doa pula, ay rabb ighfir li dhanbi, wahai Tuhanku, berilah keampunan kepadaku, ampunlah dosa aku, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb, hamba aku mengetahui dia mempunyai Tuhan yang mengampung dosa, yang mampu untuk mengampung dosanya dan mampu untuk menghukum di atas dosa yang dilakukannya. Lepas tu kali ketiga Allah Ta'ala kata, thumma 'ada fa aznab, kemudian dia ulang balik, buat dosa balik. Kali ketiga lepas daripada buat dosa, nyesal, dia pun doa pula, ay rabb ighfir li dhanbi, wahai Tuhanku, ampunlah dosa aku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Taala berfirman, aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb, hamba aku mengetahui dia mempunyai Tuhan yang boleh mengampung, yang mampu untuk mengampung dosanya dan mampu untuk menghukum dia, mengazab dia di atas dosanya. Wa qad ghafartu li 'abdi, sesungguhnya aku mengampung untuk hambaku, faf'al ma syaa, lepas daripada ikutlah dia nak buat benda pun, dia nak buat dosa benda pun, silakan. Maksudnya andai kata dia melakukan dosa, dia bertaubat, dia melakukan dosa, dia bertaubat, maka setiap dosa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 syarat yang perlu dipenuhi agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini. Ni kada sekiranya tidak berkait dengan anak Adam. Ni berkait dengan Allah. Cuma hak yang berkait dengan Allah, andai kata kita saat itu meninggal perkara yang diwajibkan, maka kena ganti semula. Sebagai contoh, ada orang dia tak semayang. Dia tak semayang, maka masuk umur 50, masuk umur 50 tu sebab taubat ki bahan nyakit je. Macam-macam nyakit mari. Sebenarnya nyakit itu kalau kita tengok sakit bala bagi dia, musibah bagi dia. Tapi kalau nyakit hak yang menimpa dia menyebabkan dia kembali kepada Allah, sebenarnya itu adalah nikmat Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala bagi kebahagiaan kepada dia sebelum daripada dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada sakit seperti itu, mereka tidak akan dapat kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala apabila telah lanjut usia, bermacam-macam ujian yang menimpa dia, akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman-zaman jahiliyah, cakap kita dulu kok semayang dak tahu mana, maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Oh, saya tinggal semayang tu selama 30 tahun, wajib awak kena qada 30 tahun.
Oh, dia kata banyak kena qada. Baik, sekarang ni awak jangan kira banyak ke tak. Awak kena tengok tu kesilapan awak. Siapa suruh awak tinggal? Sedangkan itu adalah diwajibkan kepada setiap mukallaf. Awak nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang lain yang akan dapat syurga sembahyang sepanjang awak tak sembahyang. Mana boleh gitu? Awak mesti kena qada balik sembahyang tersebut. Ni pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, mesti kena qada balik. Oh, tak mampu nak qada banyak sangat qada sikit-sikit. Jadi setiap kali awak sembahyang fardu, awak qada dulu sebelum selepas, dan biar berazam dalam hati untuk qada, kerana ia termasuk dalam penyempurna kepada taubat awak. Ada orang yang mana dulu banyak witir tapi tak pernah bayar zakat. Bab zakat ni tak bayar. Sekarang ni dia bertaubat, maka wajib dia kena qada balik zakat-zakat hak yang dia tak bayar. Banyak nyanyi ke saya. Okey, jawapannya, kenapa awak pergi tinggal? Awak dah tengok ke awak saat itu telah menyanya diri awak sendiri? Awak pergi tinggal dulu, buat apa? Siapa suruh? Awak tahu dah benda tu diwajibkan. Jadi awak kena qada. Dan ni tak ada piti dah. Okey, awak kena bertekad dalam hati, sekiranya awak ada piti, awak kena tunaikan balik zakat-zakat hak yang awak tak bayar dulu. Itu adalah kewajipan awak untuk menyempurnakan taubat awak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dosa itu berkait dengan anak Adam, maka ada tambah satu syarat lagi. Benda syarat hak yang tambahannya, iaitu mesti kita kena minta maaf kalau sekiranya melibatkan maruah seseorang. Kalau sebelum daripada ni pernah ngopak kepada orang tu, pernah tuduh orang tu, macam-macam dah keburukan hak yang kita buat kepada dia sehingga menjatuhkan maruah dia, mesti kita kena minta maaf dan minta halal. Minta maaf. Malah hamba minta maaf, itu adalah kesombongan yang ada dalam dirimu. Sebenarnya mu belum lagi bertaubat. Orang hak yang betul-betul bertaubat, dia kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti kena letak diri dia pada tempat yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, andai kata dia ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendah diri kerana Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan diri. Buang sifat sombong. Jumpa dengan orang yang kita pernah buat salah sebelum daripada ni, minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf atas dunia, di akhirat tetap ada kira cara. Kira cara di akhirat dia tidak sama dengan kira cara di dunia. Kira cara di dunia, kalau orang tu baik hati, dia maaf je. Kalau tidak dia tak mau maaf pun, kita pergi minta juga. Kalau tak mau maaf pun, minta juga buat baik kepada dia. Pandailah kita rekalah buat baik lagu mana pun sampai kita dapat kemaafan daripada dia. Tapi kalau kita tidak mengambil maaf, tidak minta halal, tidak minta maaf di atas dunia, maka di akhirat kita ada kira cara. Kira cara mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay'in falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sesiapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, sama ada melibatkan maruah dia ataupun melibatkan suatu perkara yang lain, dia kena bebaskan diri dia pada hari ini sebelum sampai hari yang tidak memberi manfaat harta benda. Siapa masa hari yang tidak memberi manfaat harta benda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamati. Kalau sekiranya dia ada amalan kebaikan, maka akan diambil daripada kebaikan dia, diberikan kepada orang hak yang dia melakukan kezaliman, hak yang dia ngopak, dia tuduh, dia menjatuhkan maruah dia sekadar kejahatan hak yang dia buat. Maksudnya kena bayar kat mana-mana pun. Dah bayar dengan benda, bayar dengan amalan. Harta tidak bernilai dah di situ. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak. Jadi kena bayar dengan amalan. Tapi wa illam yakul lahu hasanat, kata Rasulullah, kalau dia tak ada kebaikan, maka ukhidha min khataya sahibihi fahumila alaih, akan diambil kesalahan orang lain diletak atas kepala dia. Maksudnya dosa orang hak yang dia buat zalim tu, buat dia hak yang kena seksa, sebab dia telah menzalimi orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Baik, kalau melibat ambil barang orang, ada kala ambil barang orang.
barang ambil piti orang, butang tak bayar, curi barang orang, khianat, pecah amanah, ambil barang orang, maka wajib kena pulangkan balik. Kalau tidak pulangkan balik, maka belum lagi sempurna taubat. Mesti kena pulang balik. Banyak hamba tak bayar hutang dia, kena tekad dalam hati, mu kena bayar. Oh, aku ada tanah 2-3 bidang, jadi memang kita ada, jual tanah. Sebab untuk kita menzahirkan benarnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khianat-khianat yang kita buat sebelum ni melibatkan harta awam, harta masjid dan seumpamanya, kita serah balik, kita bayar balik. Harta yang melibatkan orang, bayar balik. Curi barang orang, bayar balik. Oh, masa zaman kita budak-budak dulu, budak-budak umur belasang tu, memang ambil goa buah-buah orang, tapi tuang dia tak tahu pas mana dah. Cari anak dia, kerana benda tu jadi saka dah, bagi kepada anak-anak dia. Tak jumpa kau anak dia, tak tahu pas mana dah anak dia. Cari, tak jumpa juga. Okey, kalau tak jumpa juga, maka caranya adalah ambil qada hak yang ambil barang orang saat itu, niat sedekah, niat pahala kepada dia. Tapi bisyarti dhaman, atau yang disebut oleh ulama, dengan syarat ganti semula. Andai kata jumpa dengan tuan dia akan datang, kena ganti mula. Ataupun khabar tuan dia, dulu hamba cari dah, sebab hamba pernah ambil lah wanyok, wapelang. Lepas tu nak cari-cari tak jumpa. Lepas tu tak ada arah sangat, tak dalam masjid niat pahala sedekah kepada si mati. Lepas tu kan dia halal ke doa. Ahli waris dia kata halal, apa Allah, benda gitu kita pun nana gak dulu. Okey, selesai. Tapi ahli waris kata, tak boh, hamba nak pitih. Banyak mana awak ambil? Inilah ni yang dia 200 ya, hamba nak pitih. Dah hamba sedekah dah. Sedekah tu pahala ambil rawak lah, saya nak pitih dah. Baik, maka kena bayar. Kena bayar. Barulah sempurna taubat kita. Tu kalau sekiranya melibatkan orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila cukup syarat taubat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Bukan setakat Allah taala menerima, bahkan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah, dia termasuk di dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat kasih dan mencintai orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim ada suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah kesekalian, wahai orang-orang beriman. Wahai orang beriman, mu lelaki ke, mu puang ke, kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, mu kena bertaubat belaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu kena taubat belaka. Sebab dia la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Kalau mu nak dapat kejayaan, mu kena bertaubat. Orang yang bertaubat pasti dia akan mendapat kejayaan. Dah kejayaan tu benda sebenarnya kejayaan. Kita duk biasa dengar semua kejayaan, hayya 'alal falah, mari kepada kejayaan. Apa maksud kejayaan? Hak duk dengar Tok Bilal duk bang tau. Tok Bilal sendiri pun tahu duk makna kejayaan, tak tahu. Baik. Jadi benda kejayaan sebenarnya, kejayaan dia. Kejayaan kata ulama dulu. Yang pertamanya adalah al-fauzu bil maqlubil a'zam. Kita berhasil memperolehi benda yang kita tuntut yang paling besar sekali. Yang keduanya adalah al-baqa'ud daim fi ni'mati was surur. Kekal berada dalam nikmat dan kegembiraan. Itu makna berjaya. Berjaya ni benda berjaya. Yang pertamanya adalah kita berhasil memperolehi benda yang kita nak yang paling besar sekali. Yang keduanya, kita kekal berada dalam nikmat dan kegembiraan. Orang yang berjaya adalah orang yang pasti akan mendapat benda yang paling besar yang dituntut. Benda yang paling besar yang setiap hamba tuntut, iaitu keredaan Allah. Tidak ada yang lebih besar melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar, keredaan daripada Allah tu yang paling besar. Maka orang yang berjaya adalah orang yang dapat mencapai keredaan Allah. Yang keduanya adalah dia kekal berada dalam nikmat kegembiraan, dan kegembiraan dia dapat berada dalam syurga dan bermacam-macam nikmat dalam syurga. Supaya kamu berjaya,
maksudnya supaya kamu dapat mencapai keredaan Allah, dapat mencapai ganjaran daripada Allah, dan dapat mencapai syurga sebagai tempat nikmat yang kamu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang yang ingin mendapat keredaan Allah, orang yang ingin berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bergembira selama-lamanya, mesti dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tok Bila duk sebut semua tu hayya 'alal falah, marilah kepada kejayaan. Sebenarnya dia mengajak kita kepada keredaan Allah. Dia mengajak kita kepada kita mendapat nikmat yang paling besar dan kegembiraan yang paling besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berasa untuk malam ni kita sini dululah. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Sekali lagi yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana jemput hamba untuk datang ke sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.